Mula-mula cikgu nak terangkan berkaitan dengan ketaksamaan kuadratik dulu. Okey. Diberi katalah X kuasa 2 tolak 4X tolak 5 lebih besar sama dengan kosong. Okey, soalannya ialah tentukan julat nilai X. Okey, bila kita nak cari julat nilai X, jadi yang pertamanya kita perlu faktorkan. Okey, faktorkan dia. Okey, kita faktorkan ini. Okey, yang bila faktor kita letak sama dengan kosong. Jadi faktorkan awak boleh saja guna kalkulator. Kalau awak guna kalkulator awak akan terus dapat jawapan. Dapat jawapannya nanti dia akan jadi macam ni. X sama dengan negatif 1, X sama dengan 5. Ini kalau guna kalkulator. Okey, tapi kalau awak guna kalkulator jangan lupa satu step ke belakang. Iaitu kita kena tulis dia punya pemfaktorannya. Jadi dekat sini X tambah 1 dan di sini X tolak 5. Okey, dah dapat macam tu. Untuk menjawabnya ada banyak kaedah kan yang awak belajar. Okey, yang pertamanya cikgu tunjukkan kaedah yang ini ya, iaitu kaedah graf. Okey, pertamanya kita tengok dekat sini. Grafnya A-nya ialah lebih besar pada kosong, grafnya bentuk senyum. Jadi dekat sini grafnya bentuk senyum macam ni. Lepas tu yang kecil letak di sini, yang besar letak sini. Okey. Kemudian kita tengok lebih besar. Lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, lebih besar dekat sini bermaksud kawasannya berada di sebelah atas. Okey, sekejap. Kawasannya berada di lebih besar, maksudnya kawasannya berada di sebelah atas paksi. Ini paksi X kan? Okey, dia berada di sebelah atas paksi X. Di sebelah atas kita ada dua garis ini. Jadi kalau cikgu ajar, cikgu kata garis itu ialah tangan. Bila kita jumpa tangan, kita lorekkan ketiaknya. Maksudnya kita lorekkan sini. Kan kalau ketiak kan sebelah sini kan? Di kiri dan di kanannya. Okey, macam tu. Okey. Jadi bila kita lorekkan begitu, maka jawapannya ialah di sini X. Kita nak cari julat X, jadi X kalau ke sana lebih besar dari 5. Okey. Dan satu lagi kalau ke sini X lebih kecil dari negatif 1. Dan jangan lupa tengok dekat soalannya, di soalannya ada tanda sama dengan. Jadi bila ada tanda sama, kita letak sini sama, sini sama. Okey, macam tu. Okay. Dan seterusnya cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Sebelum tunggu kawan awak lah kalau ada yang nak masuk lagi kan. Okay, contoh yang kedua ialah katalah diberi ni sekejap. Ni negatif 2x kuasa 2 tambah 5x lebih kecil dari negatif 3. Okey, katalah begitu. Okey, kemudian cikgu tukar ini kepada lebih besar sebab cikgu nak lain sikit. Okey, cikgu tukar ni kepada lebih besar. Okey, katalah ini lebih kecil kan? Katalah lebih besar. Okey, langkah yang pertama mesti jadikan dia macam ini, kosong. Jadi dekat sini negatif 2x kuasa 2 tambah 5x. Ini pindahkan ke sini jadi tambah 3 lebih besar dari kosong. Okey, kemudian apa nilai x awak dapat? Negatif 1/2 dengan 3. X sama dengan negatif 1/2. Satu lagi X sama dengan 3. Kan? Okey. Jadi dekat sini jangan lupa satu step ke belakang iaitu kita kena faktorkan dia. Okey, faktorkan dia. Jadi sini kita kena faktorkan. Okey. Jadi bila kita faktorkan dekat sini, ni akan jadi di 2 bawa ke sini, dia jadi 2x, ni 1 tolak 1 pindah sini jadi tambah 1 macam tu kan. Okey, sini x, 3 bawa ke sini jadi tolak 3. Okey, itu faktor. Tetapi bila kita tengok dekat sini, 2x darab x ialah dapat apa? 2x darab x akan dapat 2x kuasa 2. Sedangkan dalam soalan ini, negatif 2x kuasa 2. Okey, jadi ini kita punya ketaksamaan ini, kita tukar dia jadi macam ni.
Ini bila faktor ini dia jadi, ini jadi positif. 2x darab dengan x jadi positif. Jadi dekat sini 2x kuasa 2. Sini akan jadi tambah, sini akan jadi tolak lah. Tukar tanda. Okey, ini tambah juga, sini akan jadi tolak. Dekat tengok kat sini 1 darab dengan negatif 3 akan dapat negatif 3. Bukan dapat positif 3. Jadi dekat sini, kalau sini lebih besar, maka dekat sini dia akan jadi lebih kecil dari kosong. Macam tu. Ada kawan awak masuk lagi. Okey, bila kita dah dapat macam ni, seterusnya barulah kita buatkan graf dia. Okey, graf dia. Katalah kita buat graf, sama ada kita nak rujuk yang di atas atau yang di bawah, mana-mana pun boleh. Okey, katalah kita rujuk yang ini. Yang ini yang ini. Okey, iaitu positif. Bila positif, grafnya bentuk senyum. Kan? Bentuk senyum macam ni. Okey, kemudian sini kita letakkan negatif setengah. Okey, dan yang ini yang besar di kanan 3. Okey, seterusnya kita tengok tanda dekat sini. Kalau kita pilih tadi yang bentuk senyum, A-nya positif, sini bentuk senyum, maka kita pilih yang inilah, iaitu lebih kecil daripada kosong. Bila lebih kecil dari kosong, maksudnya dia di bawah ni Pak CX, dia berada di bawah. Kalau tadi lebih besar, berada di atas. Dan bila lebih kecil, saya pilih yang ini positif ni senyum. Jadi saya pilih yang inilah. Okey, lebih kecil dari kosong ialah di bawah. Okey, bila di bawah kita nampak ini dipanggil perut. Bila perut kita kena lorekkan di dalamnya. Buat macam tu. Okey, kemudian masa kita nak buatkan julat dia, julatnya ialah ini ialah X. Okey, bergantung pada soalan ni. Kalau dia guna sini X, maka sini X lah. Kalau dekat sini P, maka sini P. Jangan semuanya awak letak X je. Jadi kalau sini X, X ialah semakin ke sana ialah lebih besar dari negatif setengah. Dan kalau ke sini lebih kecil daripada 3. Okey, kemudian tengok dalam soalan. Ada sama dengan tak macam ini? Kalau ada sama dengan, kita letak sama dengan. Kalau tak ada, tak ada. Fungsi kuadratik dalam bentuk arm ya. Okey, bentuk arm fungsi kuadratik ialah fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, itu bentuk arm fungsi kuadratik. Okey, yang sebelum ini kalau ingat lagi kita belajar tajuk persamaan kuadratik. Kalau persamaan kuadratik ialah dia sama dengan kosong. Tak ada fx. Itu beza dia. Kalau dia sama dengan kosong, itu ialah persamaan kuadratik. Yang ini bila ada fx, fungsi kuadratik. Yang lain tu sama sajalah, ada a, b, c. Jadi yang pertama sekali ialah merujuk kepada pembeza layan iaitu b kuasa 2 tolak 4ac. Okey, yang ini awak dah belajar juga dalam persamaan kuadratik, bentuk macam ni ax tambah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, kemudian awak dah belajar juga bila b kuasa 2 tolak 4ac kalau lebih besar daripada kosong, maksudnya ialah dia mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Okey. Okey, yang ini ialah kalau persamaan kuadratik, dia mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Okey, kemudian kalau dia b kuasa 2 tolak 4ac sama dengan kosong, bermaksud dia mempunyai dua punca yang sama. Okey, dua punca nyata dan sama. Okey, satu lagi ialah bila mana dia b kuasa 2 tolak 4ac dia lebih kecil dari kosong, bermaksud dia yang ni tiada punca. Ini dia kaitan sebenarnya. Okey. Jadi dekat sini bila dia mempunyai dua punca nyata yang berbeza, bermaksud bila kita fakturkan persamaan kuadratik ini, kita fakturkan, kita dapat dua nilai x dia. Dan kedua-dua nilai x itu ialah nilai yang berbeza. Itu dia berbeza. Jadi dekat sini bila b kuasa 2 tolak 4ac sama dengan kosong, dia mempunyai dua punca yang sama ataupun dia mempunyai satu punca sahaja. Okey, cikgu tegangkan ni dulu sebab dia berkaitan dekat sini. Kemudian b kuasa 2 tolak 4ac lebih kecil daripada kosong, bermaksud kita tak boleh nak fakturkan dia. Tak dapat nak fakturkan. Okey. Jadi yang ini dikenali sebagai tiada punca. Okey, sekarang kita nak tengok benda yang sama b kuasa 2 tolak 4ac dalam kes fungsi kuadratik. Kalau tadi, kalau untuk persamaan kuadratik, dia mempunyai dua punca nyata berbeza. Bermaksud dia ada dua nilai x. Kalau kita fakturkan ada dua nilai x. Jadi,
dalam fungsi kuadratik dia bentuknya begini. Okey, kalau grafnya bentuk senyum macam tu, dia akan ada dua nilai X yang berbeza. Sini X1, sini X2. Kemudian kalau dia bentuk yang satu lagi pun macam ni, okey, bentuk masam. Bila ini ialah bila A lebih besar daripada kosong kan? Bentuk senyum. Ini ialah bila mana A lebih kecil dari kosong. Sini X1, X2. Ada dua nilai X yang berbeza. Sama lah dekat sini. Dua punca nyata dan berbeza. Dua nilai yang berbeza. Tetapi dalam fungsi kuadratik dia selalu sebut ialah mempunyai dua titik persilangan. Okey. Dua titik persilangan. Ataupun bersilang pada dua titik yang berbeza pun boleh. Okey. Bersilang pada dua titik. Maksudnya bersilang pada dua titik yang berlainan macam ni. Okey, satu lagi yang kedua ialah bila mana B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okey, jadi dia punya graf dia, kalau A ni lebih besar daripada kosong, grafnya bentuk senyum. Bentuknya dia akan bersilang pada satu tempat sahaja. Dekat sini sahaja. Okey, kalau grafnya bentuk masam, iaitu A yang lebih kecil dari kosong, grafnya macam ni. Macam tu. Jadi dia ada satu persilangan sahaja dengan paksi X. Satu nilai sahaja. Jadi kalau dalam fungsi kuadratik dia dikenali sebagai bersilang pada satu titik. Okey. Dia berkaitan dengan persilangan. Bersilang pada satu titik. Jadi kalau persamaan kuadratik dipanggil mempunyai dua punca sama atau satu punca. Ini dari satu punca, satu nilai X sahaja. Okey, seterusnya yang ketiga, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil dari kosong. Lebih kecil daripada kosong kalau dekat sini tiada punca. Tak boleh difakturkan. Jadi kalau dalam fungsi kuadratik kita kata untuk graf yang senyum A lebih besar daripada kosong, grafnya itu tidak bersentuhan pun. Kalau yang lebih kecil daripada kosong A-nya, dia tidak bersentuhan langsung dengan paksi. Dia tidak bersentuhan langsung dengan garis lurus ini. Tiada persilangan dipanggil. Okay, jadi kita tulis dia sebagai tiada persilangan. Jadi semasa menjawab, awak baca ayat tu betul-betul. Dia bersilang pada berapa titik? Satu titik ke? Dua titik ke? Atau tiada persilangan? Jadi dia akan membawa maksud pembeza layannya iaitu yang ini lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong atau lebih kecil dari kosong. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, soalannya ialah, tengok soalan itu soalan SPM Soalan SPM tahun 2018. Okey, soalannya ialah diberi bahawa menentukan julat apabila diberi jenis punca. Diberi bahawa lengkung Y sama dengan P tolak 2 kurungan X kuasa 2 tolak X tambah 7 bersilang dengan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 pada dua titik. Cari julat nilai P. Okey, nampak? Bersilang, ada perkataan bersilang. Kemudian pada berapa titik? Disebut dekat sini pada dua titik. Okey, jadi langkah yang pertama sebelum kalau kita tengok dekat sini bersilang pada dua titik ialah yang ini. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong bersilang pada dua titik. Jadi sebelum kita gunakan pembeza layan yang ini, jadi kita tengok dekat sini dulu. Persamaan, ada dua persamaan diberi ini dengan ini. Okey, ini persamaan yang pertama, ini persamaan kedua. Ini Y, ini pun Y. Jadi kita boleh saja gantikan Y ini ke dalam sini sebab dia ni Y. Jadi boleh saja masukkan persamaan ini ke dalam yang bawah. Okey, jadi cikgu tulis iaitu saya masukkan ini ke dalam sini saya gantikan sebab dia Y juga. Maka P tolak 2 X kuasa 2 tolak X tambah 7. Okey, kita samakan dia dengan 3X tambah 5. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, kemudian P tolak 2. Jangan kembangkan ya. Ada sebab tu kenapa tak boleh kembangkan dia. Nanti cikgu beritahu. Okey, ini pindahkan ke sini tolak 3X. Kemudian ini pindahkan tolak 5. Kemudian sama dengan kosong. Okey, seterusnya dekat sini P tolak 2. X kuasa 2 tolak X tolak 3X ialah tolak 4X. Kemudian ini 7 tolak 5 ialah tambah 2. Sama dengan kosong. Ini dia jadi seperti persamaan kuadratik. Fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik dia tak boleh lari jauh. Jadi dia lebih kurang macam tu juga cerita dia lah. Berkaitan dengan pembeza layan juga. Okey, kenapa tak boleh kembangkan ini? Sebab ini dia dah bantu awak dah.
dia dah keluarkan bahawa X kuasa 2 ini. Okey, jadi kan kita kena, bila kita nak buat pembeza layan nak gunakan ini B kuasa 2 tolak 4AC, kita kena tahu apa dia A, B dan C. Jadi dekat sini dah jelas-jelas dah diberi bahawa A-nya sama dengan di hadapan X kuasa 2 adalah A. Ya, dia merujuk pada ini. A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Jadi A adalah di hadapan X kuasa 2. Jadi itu sebab tak boleh kembangkan dia. Jadi dekat sini P tolak 2. Okey, kemudian B-nya ambil yang, kalau ada negatif, ambil negatif sekali. B sama dengan negatif 4 dan C-nya adalah sama dengan 2. Okey, seterusnya tadi bersilang pada 2 titik. Jadi bila bersilang pada 2 titik bermaksud B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dari kosong. Okey, kemudian kita masukkan nilai ni semua. B-nya ialah negatif 4, hati-hati ya, kalau ada negatif ambil nilai negatif itu. B kuasa 2 tolak 4, A-nya ialah P tolak dengan 2 dan C-nya ialah 2. Lebih besar dari kosong. Okey, seterusnya kembangkanlah Jadi dekat sini kita dapat 16. Okey, ini 4 ni kalau awak keliru banyak sangat darabkan dulu negatif 4 darab dengan 2 ni dapat negatif 8. Okey, buat macam tu. Takutkan tersalah pula kan. Okey, jadi kita dapat dekat sini 16 tolak 8 darab P dapat tolak 8P. Tolak 8 darab dengan tolak 2 ialah dapat positif 16. Okey. Jadi dapat dekat sini lebih besar dari kosong. Okey, jadi 16 tambah 16 ialah 32. Tolak 8P lebih besar dari kosong. Okey, kalau jumpa macam ini, selalunya saya galakkan pelajar untuk kalau kita nak dapatkan julat nilai P, pastikan P dia positif. Jadi sekarang P-nya ini negatif, jadi pindahkan dia ke sebelah kanan. Jadi kita dapat macam ni, 32 lebih besar dari 8P. Okey, maka P lebih, P kalau baca dari sini, P lebih kecil daripada 32 bahagi dengan 8. Maka P lebih kecil dari 32 bahagi dengan 8 ialah 4. Okey, tapi jawapan akhir awak tak boleh tulis macam ni. Tak boleh tulis macam ni sebab dia suruh cari julat nilai P, maka P mesti berada di hadapan. Jadi kita tulis maka P, ini kalau baca dari sini kita tulis lebih kecil dari 4. Okey, inilah jawapannya. Okey, soalan yang kedua ialah soalan SPM tahun 2005. Tengok soalan tu masih lagi berkaitan dengan perkataan bersilang tidak bersilang. Bersilang pada 2 titik. Okey, soalan yang kedua ialah garis lurus Y sama dengan 5X tolak 1 tidak bersilang. Saya gariskan. Bila kita jawab soalan, periksa, bila jumpa dia punya keywords, kita garis. Ini tidak bersilang dengan lengkung ini. Okey, cari julat nilai P. Soalan lebih kurang sama je. Tu je yang diulang-ulang balik semula. Okey, jadi dekat sini, macam tadi juga, kita masukkan ke dalam. Yang ini, selalunya yang X kuasa 2 ni saya gantikan dia ke dalam Y yang ke atas. Sebab ini Y, ini pun Y. Jadi yang persamaan ini saya masukkan dekat sini. Okey, jadi saya tulis dia sebagai 2X kuasa 2 tambah X tambah P sama dengan 5X tolak 1. Okey, langkah yang serupa, kita bawakan semuanya sekali ke kiri dan jadikan dia sama dengan kosong. 2X kuasa 2 tambah X tambah P tolak 5X tambah 1 sama dengan kosong. Okey, yang ini 2X kuasa 2, X tolak 5X adalah negatif 4X. Tolak P tambah 1 sama dengan kosong. Okey. Daripada sini kita tentukan apa dia A, B dan C. A-nya ialah 2 dan B-nya ialah kalau ada negatif kita ambil negatifnya. Okey, negatif 4 dan C-nya adalah sama dengan yang tak ada X. Okey. Sebentar. Yang tak ada X kita tulis dia sebagai C, negatif P tambah 1. Cikgu silap, sini tambah P. Betul, terima kasih. Okey, jadi sini tambah P. Betul. Seterusnya kita lihat dekat sini, tidak bersilang. Jadi kalau tidak bersilang bermaksudnya tiada punca. Bila tiada punca ialah B kuasa 2
tolak 4 AC lebih kecil dari kosong. Okey. Kemudian B-nya ialah negatif 4. Masukkan saja ke dalam persamaan itu. Okey, negatif 4 kuasa 2 tolak 4, A-nya 2 dan C-nya ialah P tambah 1. Lebih kecil dari kosong. Okey, kemudian kita kembangkan dia lah. Ini dapat 16. Okey, kemudian tolak 4 darab 2, 8. Okey. Buatkan satu-satu. Jangan risau. Kena macam mana darab ni kau 3. Jangan risau. Darabkan satu ni dengan ni dulu. Okey, kemudian jadi 16 tolak 8P, tolak tambah jadi tolak 8. Okey, 16 tolak dengan 8 ialah 8. Okey, tolak 8P lebih kecil dari kosong. Okey, kes macam tadi. Ininya negatif. Saya kata tadi yang negatif kalau kita nak cari julat nilai P, kalau dia negatif pindahkan dia ke sini. Okey, sekarang saya nak tunjuk bagaimana kalau soal pelajar dia suka kekalkan P tu kat situ. Dia suka kekalkan P dekat situ. Okey, saya tunjuk Ada pelajar dia tak nak buat macam tadi. Dia nak buat macam ni. Ini pindahkan ke sini. Dia pindahkan 8 tu ke sini jadi negatif 8 lah. Okey, kemudian bila dia dekat sini, bila nak hilangkan dia tak boleh tulis macam ni terus tau. Ada pelajar dia buat macam ni. Negatif, okey, P lebih kecil dari negatif 8. Ini negatif 8 pindah ke sini jadi bahagi. Jadi P lebih kecil daripada negatif jadi positif. P lebih kecil daripada 1. Yang buat macam ni yang selalunya salah. Okey, sepatutnya macam mana? Mula-mula ni negatif, ini negatif, jadikan dia positif. Okey, 8P, ini pun jadi positif lah, kita tukar tanda. Ini dapat 8. Bila ini jadi positif, tanda dekat sini akan bertukar jadi lebih besar. Tak mau buat kesilapan macam ni. Okey, ini siapa buat macam ni, pangkar. Salah. Okey, jadi tukar tanda jadi positif, tanda dekat sini pun tukar juga jadi lebih besar. Jadi sekarang barulah kita buat P lebih besar dari 8/8, maka P lebih besar dari 1. Jadi kalau awak buat cara tadi, akan dapat P lebih kecil dari 1. Sedangkan jawapan sebenarnya ialah P lebih besar dari 1. Okey. Seterusnya, pergi kepada contoh yang ketiga. Carikan nilai P jika Fx sama dengan X kuasa 2 tambah P tambah 2 kurungan X tambah P tambah 2 dengan P lebih besar dari kosong menyentuh paksi X pada satu titik. Okey, kadang-kadang ayat ni dia kata menyentuh paksi X. Kalau menyentuh paksi X tu satu titik je lah tu. Kalau dengan ayat macam ni, menyentuh paksi X pada satu titik. Ini jelas. Menyentuh. Selalunya disebut bersilang. Sekarang guna perkataan menyentuh satu titik sahaja. Kan? Jadi kalau satu titik sahaja tadi bermaksud macam ni. Menyentuh pada satu titik ialah B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong bersilang pada satu titik. Okey. Jadi B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okey. Jadi pergi dekat sini. Kita tulislah Fx sama dengan X kuasa 2 tambah. Kalau dapat soalan, jangan langkah yang pertama awak nak kembangkan dia. Jangan tiba-tiba terus nak kembang. Tengok pantang nampak kurungan kan? Terus nak buka kurungan. Tak boleh. Jadi tengok dekat sini. Dia dah bantu awak dah. Ini ialah A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Dia dah bantu awak. Jadi kalau masa exam, tengok. Kalau dia dah bantu awak, tak perlu nak kembangkan lagi. Kembangkan lagi nanti kena fakturkan balik semula pula. Okey, jadi dekat sini dah jelas dah bahawa A-nya 1. Biar lambat tak apa, lambat sikit. Kita tentukan satu demi satu. A-nya 1, B-nya ialah P tambah 2 dan C-nya ialah P tambah 2. Okey, jadi masukkan sajalah. Macam tadi, ulang-ulang benda yang sama juga. Jadi B-nya dekat sini ialah P. Okey. B-nya ialah P tambah 2 kurungan ada kuasa 2 sini. Ada kuasa 2. Tolak 4. A-nya 1. C-nya P tambah 2. Dan dia adalah sama dengan kosong. Okey. Jadi dekat sini, yang ini kena kembangkan lah. P tambah 2 kurungan kuasa 2 kena kembangkan. Pelajar selalu silap dekat sini kat mana? Dia akan silap dia buat macam ni. Pelajar kalau kembangkan ini, dia buat macam ni. P kuasa 2. Lepas tu dia buat, sebab P kuasa 2, satu lagi dia buat 2 kuasa 2. Dia buat itu je. Lepas tu dia terus darab yang ini.
Ni darab sini, darab sini. Kembangkan untuk yang ini, P tambah 2 kurungan kuasa 2 ini ialah mesti dapat 3 sebutan. P kuasa 2 dah betul, 2 kuasa 2 dah betul. Tetapi satu lagi yang kena tambah ialah yang mana awak kena darabkan semua sekali. 2 darab 2 darab P. Darabkan semua sekali dalam sebutan ini. Kalau ada negatif, negatif lah kat sini. Kalau positif, positif kat sini. So 2 darab 2, 4, 4 darab P, 4P. Yang 4P ni lah selalu pelajar tertinggal. Okey, jadi 4 darab 1, 4 saja, tak berubah. Jadi tolak 4 darab P ialah tolak 4P. Tolak 4 darab dengan 2, negatif, positif, negatif. 4 darab 2, 8. Okey, macam tu. Kemudian kita susun dia. Jadi persamaan kuadratik yang betul P kuasa 2. Ini tambah 4P, tolak dengan 4P, habislah P dia. Jadi yang tinggal apa? 4 tolak 8 ialah negatif 4. Okey, maka P kuasa 2 sama dengan 4. Maka P adalah sama dengan, pindahkan kuasa 2 ke sini, punca kuasa 4 dan mesti ada tambah tolak. Maka P adalah sama dengan tambah tolak 2. Dah jawab, kita rujuk semula soalan. Dalam soalan dekat sini dia sebut dengan P lebih besar dari kosong. Kalau awak tak alert dengan soalan, nanti awak beri jawapan yang salah macam ni. Nanti markah jawapan tak ada. Jadi bila dia sebut dekat sini, P lebih besar pada kosong, maka jawapan yang kita boleh terima hanyalah P sama dengan 2. Cikgu, Ya. kalau kan cikgu listkan A tu sama dengan 1, B sama dengan P tambah 2 kan Ya. semua kan. Ya. Kalau kita tak buat tak apa. Tak buat tak apa. Tapi selalu pelajar tersilap. Jadi better senaraikan. Tak Okey, senaraikan boleh, pun sebabnya dia tak ada markah pun kat situ sebenarnya. Tak ada markah. Markah ada kat sini. Markah bila kita gantikan dalam ni nilai B-nya, nilai C, kat sini ada markah. Tapi kat sini tak ada markah. Ini cuma membantu kita menjawab saja. Okey? Bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c yang tadi ya. Kemudian cikgu kali ni nak perkenalan, dah selesai yang tadi ya, yang bentuk yang tadi iaitu berkaitan dengan apa tadi? Pembeza layan B kuasa 2 tak 4 AC tadi. Okey, settle yang itu. Jadi saya nak sekarang ni nak pergi kepada bagaimana kita nak menukar daripada bentuk fungsi kuadratik kepada bentuk vertex. Okay, ini panggil bentuk vertex. Bentuk vertex ini bentuk macam ni, A kurungan X tambah P kurungan kuasa 2 tambah Q. Okey, dan bentuk vertex ini daripada sini kita akan boleh cari iaitu pertama sekali bentuk graf ni daripada sini pun boleh kan. Kalau bentuk graf ni ialah berdasarkan kepada A-nya. A-nya iaitu bentuknya sama ada senyum ataupun masam kan. Kemudian satu lagi nilai minimum atau nilai maksimum. Okey, nilai minimum atau maksimum ini ialah ditentukan oleh nilai yang hujung di sini. Hujung sini. Itu akan menentukan nilai minimum atau maksimum bergantung kepada nilai A kita. A kita kalau katalah lebih besar daripada kosong, bentuknya senyum dekat sini, bermaksud dia ada nilai minimum kat bawah. Kalau A-nya lebih, kalau sini tadi A lebih besar daripada kosong kan, yang ini A lebih kecil dari kosong. Bentuknya bentuk masam macam ni. Jadi dia ada nilai yang paling atas, bermaksud nilai maksimum. Nilai minimum dan nilai maksimum dekat sini ditentukan oleh yang hujung sini. Okey, yang Q ini. Okey, ditentukan oleh nilai Q. Kalau positif, positif lah. Kalau negatif, negatif lah ya. Okey, seterusnya paksi simetri. Paksi simetri dekat sini ialah bergantung kepada bahagian dalam ni. X tambah P. Untuk dapatkan paksi simetri ialah X tambah P, kita samakan dia dengan kosong. Maka paksi simetrinya ialah X sama dengan P bawa ke sini, X sama dengan tolak P. Inilah dipanggil paksi simetri. Dan seterusnya satu lagi nilai yang biasa dia tanya ialah titik maksimum ataupun minimum. Titik, apa beza nilai dengan titik? Titik dekat sini ialah jawapan awak mesti dalam bentuk koordinat. Dalam bentuk koordinat. Jadi kalau dalam kes ini, okey, minimum maksimum tadi ditentukan oleh
Ini ya, A ni ya, bentuk masam atau bentuk senyum ini ya. Tapi titik minimum maksimum ini mesti dalam bentuk koordinat macam ni. Okey, ini X-nya. X tadi kita ambil daripada sini. Okey, kalau dalam kes ini negatif P lah X-nya. Dan nilai Y-nya dekat sini ialah kita ambil pada nilai yang hujung ni juga. Q. Macam itu. Okey, berdasarkan kepada contoh yang kat sini, Fx sama dengan 2 kurungan X tolak 2 kuasa 2 tolak 7. Okey, mula-mula grafnya bentuk apa? Senyum ke masam? Senyum. Senyum. Okey, grafnya bentuk senyum. Bila bentuk senyum, dia mempunyai nilai maksimum ke nilai minimum? Nilai minimum. Pandai. Ini bawah sini diamnya. Jadi dia mesti ada nilai minimum. Berapa nilai minimumnya? Negatif 7. Ya, ditentukan oleh yang hujung sekali, negatif 7. Okey, seterusnya ialah menentukan paksi simetri. Okey, paksi simetri ditentukan oleh bahagian dalam ini. Iaitu kita buat X tolak 2 samakan dengan kosong, maka X sama dengan 2. Itulah dia paksi simetri. Dan seterusnya kalau soalan tanya titik minimum atau maksimum. Titik dalam kes ini minimum lah sebab dia ada kat bawah. Jadi titik minimumnya mesti dalam bentuk koordinat. Iaitu bentuk koordinatnya dimulakan dengan X iaitu 2. Diikuti dengan Y-nya. Y-nya yang hujung ini, yang nilai minimum ini. Hujung ini tolak 7. Okey, jadi semasa menjawab soalan, awak kena pasti dia nak nilai minimum ataupun dia nak titik minimum. Kalau nilai minimum macam ni saja. Kalau titik mesti beri dalam bentuk koordinat. Okey, jadi untuk tentukan benda-benda ni semua, nilai minimum paksi simetri ni semua, titik minimum maksimum ni, kita kena tukar daripada bentuk arm ini kepada bentuk vertex. Untuk bentuk vertex ini, cikgu tunjukkan satu kaedah yang cikgu namakan dia kaedah Bota. Okey, cara untuk menukar kepada bentuk vertex dengan kaedah Bota. Okey, kaedah ini ialah masa cikgu mengajar di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar tu, kawan-kawan cikgu di sekolah sana yang menghasilkan kaedah Bota ini. Ya. Jadi dekat sini Fx sama dengan A kurungan X tambah B tambah Bota kuasa 2 tolak A kurungan Bota kuasa 2 tambah C. Jadi kalau guna yang ini, awak tak akan buat sebarang kesilapan ya apabila ada nilai A dekat depan. Nilai A. Tak akan berlaku silap kalau awak buat yang ini. Apa dia Bota? Bota ialah maksudnya, sini lah. Bota bermaksud B over 2A. Ataupun B bahagi 2A. Okey, B over 2A ialah Bota. Okey, jadi awak kena catatlah yang ini. Dan ingatlah kalau pada exam memang tak ada bahagilah. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana penggunaan Bota ini. Okey, kita nak tukar persamaan yang pertama, Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 10X tambah 12 menjadi bentuk vertex macam ini. Okey, Fx sama dengan, A-nya dekat sini ialah 1, B-nya ialah negatif 10 dan C-nya ialah 12. Okey, jadi saya masukkan A-nya 1. Kalau 1 nak masuk boleh, tak masuk pun tak apa, sama juga nanti. Okey, katalah saya tak nak masuk lah sebab 1 ni pun dapat benda ni juga kan. So, saya tak perlu tulis 1. So, X, tambah Bota, tambah, B over 2A. Jadi B-nya ialah negatif 10, tu B-nya, over 2A. A tadi ialah 1. Nak tulis 1 pun boleh. Macam tu. Lepas tu ni ada kurungan, sini ada kurungan sebab dia kurungan ada kuasa 2. Kurungan ini dengan ini untuk kuasa 2 bahagian dalam. Okey, tolak. A-nya 1. Tak payah tulis pun tak apa. Okey, B over 2A. Okey, jadi B tadi negatif 10 per 2A, 2 darab 1. Kemudian ada kuasa 2. Tambah C dan C-nya ialah 12. Okey. Kemudian Fx sama dengan, buat kurungan macam ni. X, ini negatif 10 bahagi dengan 2 ialah negatif 5. Tambah dengan, Allah, conteng.
Tambah dengan tak apa okey. Tambah dengan tolak dia jadi tolak. 10 bahagi 2 ialah 5. Kemudian buat kurungan ada kuasa 2 dekat luar. Okey. Seterusnya ini tolak. Buat macam tu. Ini dapat negatif 10 bahagi 2 ialah negatif 5. Kuasa 2 tambah 12. Okey, maka dapatlah dekat sini negatif X tolak 5 kuasa 2. Okey, tolak. Negatif 5 kuasa 2 ialah 25. Okey, negatif 5 kuasa 2, negatif 5 darab negatif 5 dia jadi positif. Tapi tanda depan ni masih negatif. Ini kuasa 2 jadi positif. Okey, tambah 12. Maka dapatlah X tolak 5 kurungan kuasa 2. Tolak 25 tambah dengan 12 ialah negatif 13. Okey, jadi sekarang cikgu dah tukar dia daripada bentuk bentuk arm kepada bentuk vertex macam ini. Okey, daripada bentuk vertex itu, yang ini, kita boleh jawab soalan. Kalau misalnya dia tanya, mempunyai nilai maksimum ke nilai minimum? Nilai apa ni? Minimum ke maksimum? Minimum. Okey, tengok dekat A-nya tadi. A-nya dekat sini positif, jadi nilainya bentuk grafnya bila positif bentuk senyum. Jadi dia ada kat bawah minimum. Pangkah lain ni nilai minimum. Nilai minimum ditentukan oleh yang mana? Negatif 13. Okey, panjang negatif 13. Betul. Okey, seterusnya lagi dia boleh tentukan paksi simetri. Simetri. Okey, macam mana cara nak tentukan paksi simetri? X tolak 5 sama dengan kosong. X tolak 5 sama dengan kosong, X sama dengan 5. Jadi inilah paksi simetrinya. Okey, dan soalan yang terakhir yang biasa ditanya ialah cari titik, dalam ni minimum lah. Cari titik minimum. Okey, titik minimum mesti dalam bentuk koordinat. Apa dia titik minimumnya? 5 negatif 13. 5 negatif 13. Okey, betul. 5 negatif 13. Okey, mula-mula cikgu tentukan A-nya 4, B-nya negatif 4 dan C-nya 3. Maka Fx ialah sama dengan A. Okey, A-nya masukkan 4 kurungan. Okey, saya buat kurungan macam ni lah. 4 kurungan X. Okey, kemudian bota. Tambah bota. B-nya negatif 4 over 2A. A-nya 4. Okey, tutup kurungan. Buat kurungan macam ni, kuasa 2. Sebab ada kuasa 2 kat sini. Tolak A. A-nya 4. Okey. Jadi di sini bota B over 2A. Kurungan ada kuasa 2 tambah C dan C-nya ialah 3. Okey. Seterusnya 4 ini kekalkan di hadapan. Okey, 4. Kemudian okey, ini X. Negatif 4 bahagi dengan 24, 8 ya. Negatif 4 bahagi dengan 8 ialah negatif setengah. Okey, kuasa 2. Okey, seterusnya ini dapat negatif 4. Ini selesaikan dalam kurungannya, negatif 4. Ini dengan ini kita potong. Jadi tinggal negatif 1. Negatif 1 per 2. Negatif 1 kuasa 2 ialah kita dapat positif 1. Okey, betul tak? 1 dan negatif 1, okey. Jadi positif, kalau dia kuasa 2 kan negatif 1 kuasa 2 jadi 1. Kemudian 2 kuasa 2 ialah 4. Okey, tambah 3. Jadi dapat dekat sini 4 X tolak setengah kuasa 2. Ini permudahkan dengan ini. Okey, potong ni jadi tinggal tolak 1. Okey, kemudian tambah 3. Okey, yang ini jangan darabkan ke dalam ya. Sebab dia memang nak bentuk macam ni. A tu ada kat luar. Jadi, X tolak setengah, kuasa 2, 3 tolak 1 ialah positif 2. Okey, ini dia bentuk dia yang sebenar. Okey, so jangan bawa 2 ni ke hadapan. Okey, kemudian daripada sini kita tentukan apa tadi? Nilai. Dekat sini masih lagi bentuk U sebab A-nya ni lebih besar pada kosong, grafnya masih bentuk U, jadi nilai minimum. Nilai minimumnya ialah ditentukan oleh yang paling hujung. Yang paling hujung dekat sini. Jadi nilai minimumnya ialah 2. Okey, kemudian paksi simetri. Paksi simetri.
ialah kita buat X tolak setengah, samakan dia dengan kosong, maka X sama dengan setengah. Dia akan dia macam tu, setengah-setengah lah. Okey, seterusnya titik minimum. Titik minimum dalam bentuk koordinat. Dalam bentuk koordinatnya ialah mesti ada X, mesti ada Y. Dan X-nya ialah setengah dan Y-nya ialah ambil nilai minimum tadi. Nilai minimum ni sebenarnya ialah nilai pada paksi Y. Jadi dekat sini 2. Fx sama dengan, okey, sama-sama buat, cikgu pun buat dekat sini ya. Fx sama dengan, okey, kod formula ini, letak A dekat depan, negatif 2. Kemudian kurungan, buat kurungan macam ni. X tambah bota B over 2A. 2 darab negatif 2. Kurungan, okey, tutup kurungan ada kuasa 2. Tolak A ada lagi negatif 2. Kalau ada negatif, letak negatifnya. Seterusnya, A dah masuk. Okey, bota lagi sekali. Okey, B over 2A. Okey, kemudian hujungnya C. C ni ialah tolak 3, so letak tolak 3. Okey, maka dekat sini kita dapat negatif 2. Okey, kemudian ini selesaikan. X 5 dengan tolak 2 darab negatif 2 ialah negatif 4. Jadi dekat sini negatif 5/4. Kurungan kuasa 2. Okey, kemudian ini tolak-tolak jadi tambah. Okey, tambah 2. Okey, yang ini salah. Kat sini ada kuasa 2 kan? Bota kuasa 2. Ni kuasa 2. Okey, jadi dekat sini 5 kuasa 2, 25. Okey, bahagi. Ini 2 darab dengan negatif 2 ialah negatif 4. Negatif 4 bila kuasa 2 ialah dapat 16. Positif. Okey, yang negatif bila kuasa 2 akan jadi positif. Okey, dan belakang ni masih ada tolak 3. Okey, macam tu. Okey, jadi dekat sini boleh permudahkan. Ini 2 dengan ini 16 ni dapat 8. Jadi kita dapat negatif 2 X tolak 5/4 kuasa 2 tambah dengan 25/8 tolak 3. Okey, yang ini tekan sajalah kalkulator. Okey, jadi kita dapat X tolak 5/4 kuasa 2. 25/8 tolak 3, kita akan dapat dia positif 1/8. Okey, biarkan dia. Memang ada jawapan dia tu, memang ada dalam bentuk pecahan, tak ada masalah. Jadi daripada sini kita tentukan apa dia. Dekat sini tengok A-nya. Jadi dekat sini, A-nya dekat sini ialah negatif. Jadi bila negatif, graf kita adalah bentuk masam. Bila bentuk masam, kita ada nilai maksimum. Jadi dekat sini, nilai maksimum. Okay, nilai maksimumnya ialah ambil yang di hujung sekali. Yang ini akan menentukan nilai maksimum, iaitu 1/8. Okay, kemudian, paksi simetri. Paksi simetrinya ialah ambil yang ini, X tolak dengan 5/4, okey. Samakan dia dengan kosong, maka X sama dengan 5/4. Itu ialah paksi simetrinya, X sama dengan 5/4. Seterusnya, titik maksimum. Titik maksimum ialah yang menggabungkan dalam bentuk koordinat. Ada X, ada Y. X-nya dah ada 5/4, maka Y-nya ambil nilai maksimum ini 1/8. Okey, saya harap awak dah boleh tukar daripada bentuk bentuk arm, fungsi kuadratik kepada bentuk vertex. SPM 2009, Rajah menunjukkan graf fungsi kuadratik Fx sama dengan negatif X tambah P kurungan kuasa 2 tambah Q. P dan Q ialah pemalar. Okey, yang ini dia beri graf dekat awak. Dia beri grafnya macam ni. Kemudian dia suruh tentukan apakah dia nilai P, apakah dia nilai Q dan apakah dia persamaan paksi simetri. Okey. Okay, daripada sini kita nak tahu ni. Ni grafnya bentuk masam. Bila grafnya bentuk masam, dia ada nilai maksimum. Nilai maksimum ni yang inilah nilai maksimum. Okey, dan nilai maksimum kalau dalam persamaan ini, yang mana satu yang menentukan nilai maksimum? Kat sini. Q. Q. Q ini akan menentukan nilai maksimum dia. Okey, jadi dekat sini
Sebelum itu, dia tanya kat sini. X tambah P kurungan kuasa 2 ada negatif kat depan. Ini kita boleh tentukan paksi simetri kan? Okey, kita buat macam ni X tambah P sama dengan kosong. Buat macam tu. Maka X sama dengan negatif P. Okey, itu langkah pertama. Macam tadi juga kita samakan dalam kurungan ni dengan kosong. Lepas tu X sama dengan negatif P. Lepas tu kita rujuk dekat sini. Okey. Rujuk dekat sini. Yang X ini, inilah nilai X-nya. Iaitu negatif 3. Jadi kita masukkan X yang negatif 3 tu ke dalam X dekat sini. Okey, jadi negatif 3 sama dengan P. Negatif P. Maka P sama dengan apa? 3. P-nya ialah 3. Okey, jadi kalau soalannya yang itu kita cari P. Kalau soalannya tanya cari persamaan paksi simetri. Paksi simetri bermaksud ialah satu garis yang membagi lengkungan ini kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, cikgu buat macam ni. Inilah sebenarnya yang dipanggil paksi simetri. Okey, yang membahagi lengkungan ini sama besar kiri dan kanan. Okey, kalau kita tengok paksi simetri dekat sini, dia melalui pada ketika X ni berapa ni paksi X, dia lalu kat sini. X ni berapa sini? Negatif 3. Negatif Jadi 3. betul, negatif 3. Jadi sepanjang-panjang garis putus-putus yang saya buat ini, X-nya sentiasa negatif 3. Jadi, bila dia tanya persamaan paksi simetri, jawapannya ialah X sama dengan negatif 3. Okey, paksi simetri ialah X sama dengan negatif 3. Yang ini, X sama dengan negatif 3. Itu paksi simetrinya. Okey, lagi soalannya ialah apakah dia nilai Q? Nilai Q tadi ialah nilai yang maksimum. Nilai maksimum tadi, masa kita buat tadi tu kan, macam ni. Ni yang jawab yang tadi Okey, masa kita buat tadi, titik minimum ke titik maksimum ke, yang hujung ini akan menentukan nilai minimum dia. Nampak ni, nilai minimumnya 2. Sini lah dia punya nilai minimum tu. Jadi kalau dalam bentuk koordinat, dia adalah merupakan nilai Y. Nilai Y. Okey, jadi dekat sini, kalau soalannya tanya nilai Q ini, jadi kita rujuk pada nilai Y dia. Nilai Y dia. Nilai Y-nya ialah kosong. Jadi jawapannya dekat sini. Q sama dengan kosong. Jadi tak perlulah kita nak buat macam tadi. Tukar pada bentuk vertex ke apa. Tak perlu sebab dia bagi dalam bentuk rajah. Yang ini merupakan paksi simetri. Yang ini merupakan nilai Q dia. Nilai maksimum dia. Okay. Dan yang ini dia saja je beri yang dekat sini ni untuk mengelirukan awak. Nanti pelajar ada jawab lah negatif 9 lah. Q ini pelajar ingat ni negatif 9. Q Q ini dia bukan pintasan Y tau. Yang macam ni. Okey, kita tunjuk kat sini F sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, yang ini ialah pintasan Y. Ini ialah negatif 9. Tetapi bila kita tukar dia dalam bentuk vertex macam ini, yang hujung ini bukan pintasan Y lagi. Bukan negatif 9. Jadi dia adalah merupakan nilai Y kepada titik maksimum. Ini titik maksimum. Nilai Y ni adalah merupakan yang hujung sini Q. Okey, bukannya pintasan. Jadi hati-hati. Jangan beri jawapannya negatif 9. Kalau dia beri dalam bentuk A macam ni, ya. Dia beri bentuk A macam ni, yang hujung ni betul C dia negatif 9. Okey, pergi kepada soalan nombor 5. SPM tahun 2019. Okey, graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan 3. Okey, kurungan 2h tolak kurungan X tolak 1 kuasa 2 di mana H yang pemahalan mempunyai titik maksimum dia dah bagi iaitu 1 kemudian H tolak 10. Okey. Yang ini dah diberi dah titik maksimumnya. Mula-mula kita tengok adakah ini bentuk vertex. Kalau bentuk vertex macam ni bentuk vertex ni dia tak ada bagi 3 kat depan ni. Ya. Kalau bentuk vertex dia tak ada 3 kat sini tak ada. Kalau bagi macam ni 2H tolak X tolak 1 kurungan kuasa 2 itu ialah bentuk vertex. Tapi bila ada 3 kat depan sini, itu bukan bentuk vertex lagi. Maksudnya kita kena jadikan dia bentuk vertex dulu, iaitu macam ni. Fx, okey, sama dengan, kita darabkan 3 ni ke dalam. 3 darab dengan 2 ialah 6H. Kemudian 3 darab dengan sini, ini tolak, suruh tak tolak. Goyang-goyang kata saya.
3 darabkan sini, letak saja 3 tu di luar. Okey, buat kurungan X tolak 1 kuasa 2. Ini maksudnya kita dah darab dia ke dalam. Dah buka kurungan. Okey, kemudian biasanya kita bentuk vertex. Yang ini dekat depan, nampak ni? Yang ini ni dekat depan. So kita tukar dia. Negatif 3 X tolak 1 kuasa 2. 6H ni letak kat belakang. Tambah 6H. Okey. Jadi sekarang ni ini bentuk vertex. Jangan pula awak darabkan dia ke dalam. Ini macam tadi yang kita buat tu. Yang ada negatif 3 ni seolah-olah yang A tadi yang kita dah keluarkan. Saya tunjuk balik semula. Seolah-olah macam ni. Di depan diamnya. Jangan darabkan ke dalam. Nanti jadi salah pula. Sebab yang bahagian dalam ni dia ada kuasa 2. Jangan darab. Biarkan dia di luar. Okey. Lepas tu dah dapat bentuk vertex macam ini. Okey. Ini rujuk kepada koordinat yang dibagi dalam soalan. Yang ini koordinat ini. Saya tunjuk balik semula. Rujuk pada soalan yang tadi. Koordinat yang ini. Okey. Yang ini merupakan 2 ini merupakan nilai minimum. Nampak? Bisa kat sini. Okey. Yang setengah ini adalah merupakan paksi simetri iaitu nilai X-nya. Yang ini. Okey. 2 ini nilai minimum atau maksimum. Yang X ni dia tulis kat sini kan? Ada baru masuk. Okey. Seterusnya dekat sini. Bila dah beri bentuk macam ni. Okey. Ini sekarang ni cikgu tanya awak ya. Dia mempunyai nilai maksimum ke nilai minimum? Maksimum. Maksimum dah jelas disebut dekat sini mempunyai titik maksimum. Dan kalau kita tengok dekat sini pun negatif. Bentuk dia macam ini. Masam. Kan bentuk masam. Jadi koordinat bahagian atasnya dekat sini. Atas sini koordinat maksimum. Titik maksimumnya ialah 1H10. Ini dah titiknya. Dia dah beri dah dalam soalan. Okey. Yang ini bermaksud ini dia punya X-nya. Ataupun paksi simetrinya X sama dengan 1 dan yang ini merupakan dia punya nilai apa? Nilai maksimum. Nilai, bukan titik titik dia mesti bentuk koordinat. Okey, yang hujung ini nilai Y-nya ini adalah merupakan nilai maksimumnya. Dan kalau kita tengok dalam soalan sini, yang mana akan menjadi nilai maksimum? 6H. 6H dekat sini. Kalau positif. Jadi bermaksud kita tulis dia sebagai 6H adalah sama dengan nilai Y dekat sini. Iaitu H tolak 10. Okey. Jadi soalannya nyatakan nilai H. Jadi bawa H ni ke sini. Jadi 6H tolak H kita dapat 5H. Sama dengan negatif 10. Maka H adalah sama dengan negatif 10 bahagi dengan 5. Jadi kita dapat H adalah sama dengan negatif 2. Okey. Jadi soalan kadang-kadang dia tak minta pun kita tukar pada bentuk vertex. Bentuk vertex ni dah dibagi. Jadi kita yang kena pandai tentukan. Kalau soalannya tanya cari paksi simetri. Paksi simetri ni kita ambil kat sini X-nya. Paksi simetri mesti nyatakan dalam bentuk persamaan. Jadi kalau ditanya soalan lah paksi simetri. Paksi simetri kita kena nyatakan dia sebagai X sama dengan ambil nilai X yang dekat sini iaitu 1. Okey, dan yang sebelahnya ini adalah merupakan nilai maksimum. Okey, dan nilai maksimum sama dengan yang hujung sini. Jadi kita samakan. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Okey, kat 11 dah. Nyatakan jenis punca bagi Fx sama dengan kosong. Justifikasikan jawapan anda. Okey, ni soalan SPM tahun 2019 Okey, bila Fx sama dengan kosong? Macam mana kita nak buat Fx sama dengan kosong? Okey, jadi dekat sini tadi ambil balik semula. Okey, saya ambil yang atas ni ya. Fx sama dengan ambil yang ini. Negatif 3 X tolak 1 kuasa 2 tambah 6H. Jadi H ni dah tahu negatif 2. Okey, masukkan. Sama dengan negatif 3. Okey, buat kurungan pula. Kembangkan yang ini. Okey, kita kurungkan. Kembangkan ini. X tolak 1 kuasa 2. Okey. Bila kita nak tentukan jenis punca, kita mesti tukar dia kepada bentuk macam ni. Supaya kita boleh tentukan apa A, B, C. Okey. Jadi dekat sini kita kembangkan X kuasa 2. Kemudian negatif 1 kuasa 2 dapat. Negatif 1 kuasa 2 ialah 1. Selalu pelajar dia buat 2 macam ni. Jangan lupa. Tadi saya dah pesan. Darabkan ketiga-tiga benda yang ada ni. Negatif 1 darab 2, negatif 2. Negatif 2 darab X dapat negatif 2X.
Okey. Lepas tu 6 darab dengan negatif 2, negatif 12. Okey. Lepas tu terapkan ke dalam. Negatif 3x kuasa 2 dapat sini negatif 3. Negatif dengan negatif jadi positif. 3 darab 2 dapat 6x. Ini tolak 12. Okey. Maka kita tulis dia sebagai negatif 3x kuasa 2 tambah 6x. Ini negatif, ini tolak 3, tolak 12 ialah tolak 15. Okey, ini dah jadi bentuk Dia kata, nyatakan jenis punca bila f(x) sama dengan kosong. Jadi kita samakan ini dengan kosong. Negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 15 samakan dia dengan kosong. Sebab f(x)nya kosong. Gantikan sini kosong. Okey. Kemudian, apa yang kena buat? Jangan pula awak faktorkan pula sebab soalannya dekat sini, nyatakan jenis punca. Jadi kalau jenis punca ialah dia berkaitan dengan pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey. Jadi dekat sini A-nya ialah negatif 3. Saya ni selalu selamat, saya buat saja A, B, C. B sama dengan 6 dan C-nya ialah negatif 15. So saya masukkan dalam pembeza layan ini iaitu B kuasa 2, 6 kuasa 2 tolak 4, A-nya negatif 3 dan C-nya ialah sebelum tu boleh ke? Ini negatif 3, 6 dengan 15 ini boleh dipermudahkan lagi kan? Betul tak? Boleh dipermudahkan. Okey, saya padam balik semula. Saya potong ini. Saya permudahkan dululah. Okey, sebab ini 3, 6 dengan 15 boleh dipermudahkan. Okey, saya bahagi dengan untuk hilangkan tanda negatif. Saya bahagikan dia dengan negatif 3. Okey, jadi saya dapat dekat sini dia jadi x kuasa 2. Silap lah tadi. X kuasa 2. Ini bagi dengan negatif 3 dapat negatif 2x. Ini bagi dengan negatif 3 dapat positif 5. Okey, samakan dengan kosong. Biasanya kalau soalan fungsi kuadratik ke apa, kalau kita boleh beri jawapan dalam bentuk termudah, kita kena permudahkan dia. Macam inilah contohnya. Kita lebih mudah mudahkan. Okey, lepas tu dekat sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2 dan C-nya sama dengan 5. Okey. Lepas tu kita masuk dalam B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, cikgu buat sebelah sini Okey, B kuasa 2. B-nya ialah negatif 2 kuasa 2 tolak 4 A. A-nya ialah 1. C-nya ialah 5. Okey. Selesaikan ni. Ni dapat 4. Okey. 4 tolak dengan ini kita gantikan ni tadi B kuasa 4 AC. Tolak dengan 4 kali 5 20. Okey. Jadi kita dapat B kuasa 2 tolak 4 AC-nya kita dapat berapa? 4 kali 5 20 sayang. 20. B kuasa 2 tolak 4 AC-nya adalah negatif 16. Okey. Jadi kalau kita dapat B kuasa 2 tolak 4 AC-nya, B kuasa 2 tolak 4 AC negatif 16 bermaksud lebih kecil dari kosong. Kalau lebih kecil daripada kosong, dia soalannya dekat sini, nyatakan jenis punca. Okey, apa maksudnya jenis puncanya? Tiada punca. Ya, tiada punca. Okey, tiada punca nyata. Okey, tiada punca nyata. Atau tak ada punca. Kalau kita sebab apa? Sebabnya bersambung kat sini. Sebab B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil dari kosong. Itulah sebab dia. Okey, itulah dia. Kita dah nyatakan jenis puncanya iaitu tiada punca nyata. Kemudian bila disuruh justifikasikan jawapan anda ialah sebab B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil dari kosong. Okey, itu saja. Untuk hari ini, nanti kita sambung lagi. Dia akan datang.